Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan memulakan kuliah kedua sebenarnya. Tetapi kuliah yang pertama baru ni iaitu pengenalan tentang ayat-ayat hukum dan juga penulisan rujukan-rujukan yang berkait dengannya. Jadi pertemuan ini kuliah kedua tetapi tajuk yang pertama iaitulah dalam tajuk tentang ayat-ayat perkahwinan. Tajuk pertamanya iaitulah galakan untuk berkahwin ataupun dalam bahasa Arabnya disebut at-taghrib fi zawaj wa tahdhiru minal bigha. Galakan untuk berkahwin dan cegahan, larangan, amaran daripada melakukan kerja zina. Jadi ayat yang dipilih ialah daripada surah An-Nur. Sila baca Auzubillahi minasyaitonirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. Wa ankihul ayama minkum. Kahwinilah hamba-hamba perempuan di kalangan kamu. Wassalihina min ibadikum. Dan juga yang baik-baik. Kahwinkan anak-anak perempuan, anak-anak dara di kalangan kamu. Dan yang baik-baik di kalangan hamba-hamba lelaki kamu dan juga hamba-hamba perempuan kamu. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. In yakunu fuqara'a, jika mereka masih fakir, yughnihimullahu min
fadlih. Tuhan boleh memberi kekayaan kepada mereka daripada kurniaannya yang banyak. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha Kaya lagi Maha mengetahui. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha. Hendaklah menjaga marwah, menahan diri. Mereka yang tidak ada kemampuan untuk berkahwin, hatta yughniyahumullahu min fadlih, sehinggalah Tuhan memberi kekayaan kepada mereka dari kurnianya. Walladzina yabtawuna alkitab. Hamba yang mahu membebaskan diri dengan cara mukatabah, supaya dibuat perjanjian bayaran tertentu untuk dia membebaskan dirinya, mimma malakat aimanukum, di kalangan hamba sahaya kamu, fakatibuhum, maka layanlah, penuhilah kehendaknya untuk bermukatabah itu. In alimtum fihim khaira, jika kamu mengetahui pada mereka ada kebaikan. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, berilah kepada mereka harta Allah yang Allah kurniakan kepada kamu. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha, jangan kamu paksa anak-anak perempuan kamu untuk melakukan zina. In aradna tahassuna, jika mereka inginkan penjagaan marwah. Litabtahu aradal hayatid dunia, hanya kerana mencari mata benda dunia yang sedikit. Wa man yukrihunna, siapa yang memaksa perempuan-perempuan untuk berzina, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, di zaman jahiliah dahulu, maka Allah selepas daripada kamu bertaubat melakukan paksaan itu, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat, Allah sebenarnya telah perturunkan kepada kamu ayat-ayat yang nyata terang. Wa mathala minal ladzina khalau min qablikum, dan juga contoh tauladan di kalangan mereka yang terdahulu sebelum kamu. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan ingatan yang baik bagi golongan yang bertakwa. At-tahlil lafzi, kita tengok beberapa huraian lafaz ataupun kalimat Qur'aniyah. Al-ayama jamu aim, jamu ayim, wa huwa man la zawja lahu. Ayama ialah yang belum berpasangan. Rajulan kana aw imra'atan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi lelaki kita panggil teruna, ataupun perempuan dipanggil dara. Zakaran kana aw unsa, lelaki ataupun perempuan. Jadi ayama allazina la azwaja lahum, mereka yang belum berpasangan. Minar rijali awin nisa'i. Dalam hadis kata al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha. Anak dara lebih berhak dengan dirinya. Kemudian ibadikum, ibadikum di sini dengan makna abidikum, al-abid, ibad dengan makna abid, iaitu hamba sahaya. Wa aktsaru isti'malihi fil ariqa wal mamalik, biasanya digunakan kepada ariqa dan mamalik. Ini sama makna, abid, ariqa, mamalik sama, Raqiq, ariqa jamak mufrad dia raqiq, mamalik mufrad dia mamluk, abid, ibad mufrad dia abdun, Wasi'un dzu ghinan, punya kekayaan. Wasi'atin, punya kelapangan, kekayaan. Yabsutur rizqa liman yasha, membentangkan, meluaskan rezeki kepada sesiapa yang dia pilih. Alim, alimun bihajatin nasi wa masalihihim, Maha mengetahui tentang keperluan manusia, kepentingan mereka. Fayajri alaihim, fayujri alaihim minar rizki ma qasama lahum, maka dia alihkan rezeki kepada mereka apa yang telah Tuhan agihkan.
wal yasta'fif amrun min al-iffati wasta'fafa waznuhu istaf'ala, ya. Talaba ayyakuna afifan, ya. Permintaan supaya dia menjadi seorang yang afif, seorang yang menjaga maruah. Wal yasta'fif, hendaklah menjaga maruah. Maksudnya tidak berzina. Al-iffah al-kafu amma la yahillu. Al-iffah menahan diri daripada perkara yang tidak halal. Al-kitab, okey, al-kitab di sini bukan buku ni, ya. Al-kitab ialah kontrak ataupun perjanjian bertulis di antara tuan dan hamba apabila hamba memohon supaya dibebaskan dengan pampasan, ya. Jadi hamba dia datang jumpa tuan, dia kata dia minta supaya diizinkan dia dimerdekakan apabila dia dapat membayar sekian-sekian banyaknya. Dipanggil Abdun Mukatab, hamba yang telah dibuat perjanjian oleh tuan secara bertulis untuk dibebaskan dengan bayaran tertentu, ya. Wa ayyakula rajuli li mamluki, sama ada dari pihak tuan dia kata katabtuka ala alfi dirham, contohnya. Jadi aku telah mukatabah dengan kau di atas 1000 dirham. Maksudnya kau bekerja rajin, cari 1000 dirham, kau bayar, kau bebas. Fa in addaha mutiqa. Kalau dia berjaya bayar, maka dia dibebaskan. Khairan, al-khairu yutlaqu 'alal mal. Khairan di sini ialah mal, khairan. In taraka khairanil wasiyah. In taraka malanil wasiyah. Jadi khairan dengan mal. Innahu lihubbil khair la syadid, lihubbil khair lihubbil mal, ya. Wa yutlaqu ala fi'li salih, ataupun dengan makna amalan yang soleh juga, ya, tapi ini lemah, ya. Was sahih anal muradu bi, maksud di sini ialah di sini, ya. Ayat ini secara khusus maksudnya salah. Jadi ayat kita ini in alimtum fihim khaira, jika kamu tahu pada hamba-hamba ini khaira, kebaikan. Jadi khairan di sini ialah salahan. Dia orang baik. Ditafsirkan sebagai khairan as-salah wal amanata wal wafa. Salahan wa amanatan wa wafa'an. Kalau dia ada kebaikan, kalau dia ada amanah, dan kalau dia ada kesetiaan, ya, untuk membayar. Jadi maksud in alimtum fihim khaira, in alimtum fihim al-qudrata 'alal kasbi. Kemampuan untuk mencari harta, untuk bekerja, wal wafa'a, untuk membayar hutang lengkap, wal amanah, ada amanah. Fakatibuhum ala tahriri anfusihim, maka buatlah mukatabah untuk membebaskan diri mereka, memerdekakan, ya. Kemudian lagi perkataan fatayatikum. Fatayatikum dengan mana al-mamlukati, ya. Hamba-hamba perempuan. Al-bigha masdar barat. Baratil mar'atu tabghi bigha'an idza zanat. Jadi al-bigha ila az-zina, ya. Wal fujur, ya, kejahatan. Idza zanat wa fajarat, ya. Baratil mar'ah dengan mana zanatil mar'ah wa fajaratil mar'ah. Perempuan berzina dan perempuan melakukan kejahatan. Wal jam'u baraya. Jamak dia baraya, ya. Tahassuna ay ta'affufa, ya. Tahassunan dengan mana ta'affufan, ya, mencari maruah. Al-muhsanah dengan mana al-afifah, ya, perempuan yang terpelihara daripada zina, ya, yang tidak berzina, panggil afifah ataupun muhsanah. Arada mata al-hayatid dunya.
mata benda dunia, keseronokan kehidupan dunia. Aradan, ya. Arad dari segi makna asal dia datang dan pergi. Li'annahu ya'rid summa yazul. Dinamakan demikian kerana dia datang kemudian dia pergi, ya. Ayatin mubayyinat, ayatin wadihat. Ayat-ayat yang terang-nyata. Dalailul zahirah. Okay, makna ijmali saya tak nak baca. Kita terjemahan dah cukup lah. Tajuk ni panjang sikit, ya. Sababun nuzul. Awalan, rawa Suyuti an Abdullah bin Subaih an Abih qal kuntu mamlukan لحويطب bin Abdul Uzza fasa'altuhu al-kitab. Jadi ayat ni dikatakan turun kerana isu mukatabah. Ayat kita ni ada dua tajuk, ya. Pertamanya tajuk kita lah galakan berkahwin. Tajuk yang keduanya ialah galakan untuk membebaskan hamba dengan cara mukatabah, ya. Jadi kisahnya Subah cerita, dia kata aku dahulunya hamba kepada Huwaitib. Aku minta kitab, minta supaya dibuat perjanjian bayaran tertentu untuk aku dibebaskan. Lalu Tuhan tunggu ayat kita ini. Qurtubi kata fakatabahu Huwaitibun ala mi'ati dinar. Ya, jadi Huwaitib setuju, ya. Syaratnya 100 dinar. Wa wahaba lahu minha 20 diran fa'addaha. Dan dia heboh lagi 20 dinar. Lalu Subah tadi menunaikannya. Rawa Muslim, okey, riwayat kedua menyebut Muslim dalam sahihnya an Jabir bin Abdullah an-Najariyatan li Abdullah bin Abi Ubay. Ini kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Ini munafik di kalangan Aus ataupun Khazraj dan Khazraj. Dia ada hamba. Yuqalu laha Musaikah. Dia nama hamba Abdullah bin Ubay ini Musaikah. Wa ukhra yuqalu laha Umaymah. Ada seorang lagi nama Umaymah. Fakana yuriduhuma ala zina. Maka dia mahu supaya kedua perempuan ini melakukan zina, ya. Fasyakata dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallah. Lalu Allah menurunkan ayatnya wala tukrihu fatayatikum alal bighai. Janganlah kamu memaksa hamba-hamba perempuan kamu supaya berzina. Al-ayah, ya. Wa ruwiya anna Abdullah ibn Ubay ibn Salul kana yukrihuhuma ala zina wa yadribuhuma faqalat ihdahuma in kana khairan faqad istaktharna minhu wa in kana syarran faqad ana lana an nad'u, ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul dia memaksa dua hambanya untuk berzina dan dia memukul keduanya. Salah seorangnya berkata, jika sekiranya dia ini orang baik, maka kita telah kaya daripadanya. Kalau dia jahat, maka tiba masa untuk kita meninggalkannya, ya. Itulah yang lain saya tak nak baca. Baca dua saja sebab nuzul. Kemudian wajhul irtibak pun kita tak baca kaitan dengan ayat sebelum. Kemudian kita tengok lataifut tafsir, ya, kesenian tafsir ayat ini. Tuhan sebut was-salihin min ibadikum wa imaikum fihi isyaratun ila
qimati tuqa wassalah, ya. Isyarat kepada nilai ketakwaan dan kesalihan pada manusia, ya. Sebenarnya tidaklah disyaratkan untuk berkahwin orang soleh, orang jahat pun boleh berkahwin. Tapi disebut salihina min ibadikum, membayangkan bahawa kalau orang baik, maka kebaikan itu diteruskan sehingga ke alam perkahwinan, ya. Orang soleh sesuai untuk kahwin. Fa'in kulta lima khusus salihina, dalam tafsir Zamakhsyari, Kasyaf, dia buat persoalan. Dia kata, kalau kau tanya, kenapa orang baik saja? Qultu liuhassina dinahum, supaya orang baik terus mempertahankan agamanya melalui perkahwinan. Wa yahfazu alaihim salahahum, menjaga kesolehan mereka. Wa li'anna as-salihina minal ariqa humul ladzina yashfiqu alaihim mawalihim, ya. Yang baik-baik di kalangan hamba itu yang disayangi oleh Tuhan. Wa yunzilunahum manzilatal aulad. Mereka layan hamba-hamba yang baik macam anak sendiri. Fil asarati wal mawaddah, dari segi melebihkan dan dari segi kasih, ya, sayang. Fakanu madhinnatan litawsiyah bisya'nihim wal ihtimam. Jadi mereka kebiasaannya mendapat wasiat yang baik dan diambil cakna secara lebih, ya. Amal mufsidun fahaluhum inda mawalim al-aksi. Kalau budak-budak jahat ataupun hamba-hamba jahat itu sebaliknya. In yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Keduanya ayat Allah, jika mereka miskin, Tuhan akan kayakan. Fi hadhil ayah wa'du min Allah bi ighna'i man salaka tariqaz zawaji, ya. Jadi ayat kita ini kita fi hadhil ayah wa'du min Allah Ta'ala bi ighna'i man salaka tariqaz zawaji, ya. Ayat kita ini janji daripada Allah untuk memberi kekayaan, ya, kepada sesiapa yang memilih jalan perkahwinan. Wa qasada i'fafa nafsihi bihi, ya, dan bertujuan untuk menjaga maruah diri sendiri. Wa qad nuqila an adadi min as-sahabah annahum fahimu zalika, ya. Ramai di kalangan sahabat yang fahamlah. Antaranya Abu Bakar, dia kata atiullah fima amarakum bihi minan nikah yunjiz lakum ma wa'adakum minal ghina, ya. Patuhilah Allah pada perintahnya untuk berkahwin, maka Tuhan akan lunaskan untuk kamu apa yang dia janjikan daripada kekayaan, ya. Kalau kamu tunaikan perintah Tuhan, iaitulah kahwin, maka Tuhan pun akan melunaskan janjinya kepada kamu, iaitulah kekayaan, ya. Umar dan Ibn Abbas, dia kata iltamisur rizqa bin nikah, ya, cari rezeki dengan berkahwin.
Faqila fanahnu nara katsiran minal fuqara yatazawwajun wa yastamirru faqruhum wa la yastaghnun wa nara man kana ghaniyan fatazawwaja yusbihu faqiran fal jawab anna hadzal wa' masyrutun bil masyiah. Kalau kita kata ada je orang fakir kahwin kemudian terus fakir, ataupun ada yang sebelumnya kaya kahwin jadi fakir, anna hadzal wa'da masyrutun bil masyiah, ya. Janji ini disyaratkan dengan diikat dengan kehendak Tuhan. Insya'a, jika Tuhan kehendaki, ya. Wa imma yadullu ala idmari anna Allah Ta'ala khatama al-ayat biqouli wallahu wasi'un alim. Tuhan maha kaya lagi maha mengetahui, bukan karim. Bukan wasi'un karim, wasi'un alim, ya. Yufidu anna Allah ya'lamu maslahata ibadi, memberi faham bahawa Allah tahu apa yang menjadi kepentingan maslahat hamba-Nya. Fa yabsutu liman yasha'u wa yaqdiru liman yasha'. Tuhan boleh beri kaya kepada siapa yang dipilih. Tuhan beri sedikit qadar kepada siapa yang dipilih. Hasbal hikmati wal maslahah, ya. Menurut hikmat dan maslahat, ya. Al-latifatu salisah, seni yang ketiga, wal yasta'fifi allazina la yajiduna nikaha. Hendaklah menjaga marwah oleh mereka yang tidak menemui perkahwinan. Da'watun lisyababi allazina la yatayassaru lahum amru zawaj. Perintah Tuhan kepada mereka yang tiada kelapangan untuk berkahwin, bi'ifafin nafsi, supaya mengawal diri, ya, bermarwah hatta yuhayyi Allahu lahum asbab, sehinggalah kau persiapkan permudahkannya untuk kahwin. Al-latifatu salisah wa atuhum mimma lillahi. Beri daripada harta Tuhan, ya. Syarat kepada ila annal mal alladhi fi aidil aghniya innama huwa wadi'atun indahu. Harta yang ada di tangan orang kaya itu hanyalah simpanan. Istakhlafahumullahu alaihi. Tuhan letak di situ sekejap. Liyuhsinu tasarrufa fihi, supaya dia bijak menggunakannya dengan baik. Anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Tuhan kata, belanja daripada apa yang Tuhan pinjamkan kepada kamu. Fal malikul hakiki huwa Allah. Pemilik sebenar tetap Allah. In aradna tahassuna, kalau dia mahu bermarwah. Tujuannya tasni' wa takbih, ya, dia kata lebih huduh. Maknanya jangan kamu paksa hamba-hamba perempuan kamu itu berzina sedangkan mereka mahu bermarwah. Sebenarnya sama ada mereka mahu ataupun tak mahu, memang tak boleh paksa dia berzina. Tapi kalau dia sendiri nak jaga marwah, itu lagilah tak bagus, ya, kita paksa. Itu tasni', memperhuduhkan, memandang buruk kepada apa yang mereka kerjakan, ya. Qala Abu Su'ud, tapi ini tinggal, ya. Al-latifatu sadisah litabtahu aradal hayatid dunia, ya. Untuk kamu mencari mata benda dunia yang sekejap. Hadza ta'lil fi syarah ila tafahati wa haqarati masadaq, ya. Itu alasan menunjukkan kepada lekeh dan kecilnya apa yang mereka lakukan, ya, bodoh ataupun lekeh ataupun hina apa yang mereka lakukan hanya untuk dapat sedikit keuntungan, tiba-tiba digadai marwah dan harga diri hamba-hamba perempuan. Al-latifatu sabi'ah fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Tuhan selepas kamu memaksa itu di zaman jahiliah dahulu, jika kamu bertaubat masuk Islam, maka Tuhan mengampun. Al-maghfiratu war rahmah mukhassasun bil mukrahati minal ima'.
Jadi keampunan dan rahmat ini kepada perempuan yang dipaksa. Amal mukrihun, ada pun yang memaksa, fa'alihimul la'nah. Mereka laknat Tuhan lah, wasut. Ya? Kemudian hukum syarak. Ya? Manil mukhatab. Siapa yang dihadapkan cakap. Zahabal ba'dul ulama ila anal khitab fi qawta wa ankihul ayama. Ya, kahwinilah anak-anak lelaki ataupun anak-anak perempuan yang belum berkahwin ini. Amun li jami'il ummah. Katanya khitab ini kepada seluruh umat. Ai zawwiju ayyuhal mu'minun man la zawjala. Kahwini, wahai orang beriman, mana-mana yang belum ada pasangan. Minar rijali al-ahrari wan nisa'il harair. Ya. Lelaki merdeka, anak-anak kita ataupun perempuan-perempuan yang merdeka. Wa qala ba'dhum innal khitab lil awliya' was sadah. Ada kata khitab ini ditujukan kepada wali-wali. Mana ibu ayah, datuk ya, yang berhak menjadi wali ya. Abang, sulung kalau tak ada ayah. Faqat ai li awliya'il ahrar. Bagi wali-wali kepada anak-anak yang merdeka ini. Kalau abak contohnya bapa-bapa ya. Wasadat al-abid, bagi tuan-tuan kepada hamba lelaki ataupun perempuan ya. Wa qala akharun illahu lil azwaj li'annahum humul ma'muruna bil. Katanya kepada pasangan itu sendiri ya. Qala al-Qurtubi al-khitab lil awliya. Qurtubi kata khitab ini kepada wali. Wakil azwaj katanya bagi pasangan itu sendiri. Wasahihul awal iz law arada al-azwaj laqala wankihu, kahwinilah, kamu kahwinlah. Tapi ni wa ankihu, kahwinkan orang lain ya. Beza tu ya. Walladzina ikhtaruhu huwa anna al-amra muwajjahun ila jamil ummah wa anna alaihim an yusahilu asbab az-zawaj. Kata tuan kitab kita ini iaitu As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni. Dia kata kita pilih perintah ini kepada seluruh umat untuk mereka permudahkan jalan perkahwinan. Wa yas'au sa'yan hasisa, berusaha sungguh-sungguh ditazwidi syababi, untuk mengahwini anak-anak muda ataupun pemuda dan pemudilah. Wa izalatil awaiqi wal aqabat, menghilangkan kesukaran, kepayahan minat tariq, daripada jalan perkahwinan ya, li anna zawaj huwa tariqul ihsan wal ifah. Kerana kahwin itu jalan untuk jaga maruah. Wal khitab idzan lil jami' ya. Haliz zawaj wajibun aw mustahab. Kemudian yang hukum yang kedua, kahwin itu apa hukum? Wajib ke, sunat ke? Ikhtalafal fuqaha ya. Zahiriyah kata az-zawaj wajibun. Pendapat Zahiriyah, pendapat yang mazhab kelima Islam lah, lepas mazhab empat. Dia kata wajib. Wa ya'samul insanu bitarkihi. Tak kahwin, jawabnya berdosa. Mazhab Syafi'iyah ada zawaj mubahun wala isma bitarkihi. Mazhab Syafi'i, kahwin ini sunat saja. Tidak berdosa meninggalkan. Mazhabul jumhur, anna zawaja mustahabun. Ya, kahwin itu disunatkan. Wa mandubun, ya, digalakkan. Walaisa biwajib, tak wajib. Jadi kita ada mazhab wajib, itu mazhab Zahiriyah, harus mazhab kita Syafi'i, dan sunat itu hukum jumhur. Dalil Zahiriyah ayat kita inilah sirah waradat bilafzil amri wa ankihu, dia kata, maka wajib. Jumhur, istadal jumhur ala anna zawaj laysa biwajib annahu mandub bi iddati iddah. Mereka kata tak wajib. Yang pertamanya, lau kana az-zawaj wajiban lakana an-nafu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sya'in mustafid li umul haja ilaihi. Walamma baqiya ahadun lam yatazawwaj fi'an. Dia kata kalaulah wajib, mestilah tersohor berita kewajipan ini, kerana urusan perkahwinan ini umum. Dan tak ada seorang pun yang tak kahwin di zaman Nabi SAW dan di zaman sahabat. Ya. Tapi memang akan ada orang yang tak kahwin. Ya.
Lau kana az-zawaju wajiban lakana lil wali ijbaru sayyib. Kalau wajib, maka wali dia wajib memaksa orang yang belum kahwin untuk kahwin. Ma'an al-jibar ghaira jaiz. Sedangkan memaksa itu tidak harus. Jassas kata mimma yadullu ala annahu ala anna dabaq ittifaqul jami' ala annahu la yajibur sayyid ala tazwij. Jassas kata antara yang menunjukkan tidak wajib dan sunat saja kerana tuan ataupun ayah wali tidak boleh memaksa mengahwini sesiapa. Kemudian dalam hadis kata man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati. Siapa yang kasihkan fitrahku maka hendaklah dia bersunnah dengan sunnahku. Kemudian hadis-hadis lain lagi dah. Syafi'i pula yang kata harus istadalla al-Imam Syafi'i an nikah mubah bi annahu qada'u lazzah, kerana dia hanya menunaikan lazat, menunaikan keseronokan, melepaskan nafsu. Jadi kisahnya kisah mubahat, benda harus macam makan, minum harus, maka berkahwin pun harus. Wa sahih ma dhahaba ilaihi al-jumhur. Yang sahihnya apa yang jumhur yang bawa iaitulah sunat. Kerana ada hadis man raghiba an sunnati falaisa min. Siapa yang tidak suka sunnahku maka bukan di kalangan umatku. Okey, al-hukmu tsalis hal yajuzu lil wali ijbarul bikril balighah. Adakah harus bagi wali memaksa anak dara yang telah balik untuk kahwin? Istadalla Syafi'iyyatu min qawli wa ankihul ayama minkum ala anna lil wali ijbarul bikri al-balighati ala zawaji biduna ridaha. Mazhab Syafi'i mengharuskan wali memaksa anak dara kahwin walaupun dia tidak suka. Walaula qiyamud dalalati ala annahu la tuzawwaju as-sayyibul baqirah bighairi ridah. Kalau tidak kerana ada dalil bahawa perempuan kalau dah janda itu tidak boleh dipaksa. Lakana jaizan lau tazwijha itu. Maka diharuskan juga dia memaksa. Tapi kita dah ada pengecualian. Ayat ini umum. Cuma ada hadis khusus tidak memberi hak kepada wali untuk memaksa anaknya yang telah menjadi janda untuk berkahwin. Mazhab lain tidak mengizinkan. Artinya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak mengizinkan. Dipaksa. Dia kata wa ankihul ayama la yakhtassu bin nisa. Kahwinilah anak-anak perempuan. Ini bukan anak perempuan saja, lelaki pun sama. Ayama ni lelaki dan perempuan. Jadi lafaz itu umum kepada lelaki dan perempuan. Maka kenapa dikaitkan dengan perempuan saja yang diharuskan untuk dipaksa kahwin? Dalil jumhur juga, dalil mazhab Hanafi juga, iaitu waqad amara Nabi SAW bistimari al-bikri. Nabi minta izin perempuan. Istimar mana minta arahan perempuan. Walaupun anak dara, tanya dia. Wa iznuha sumatuha. Nabi kata izin perempuan ialah diam. Jadi menunjukkan perempuan pun kena ada izin. Jadi mereka tidak mengharuskan dipaksa ada perempuan. Kemudian hukum yang keempat, hal yajuzul mar'ah an tatawalla aqda zawaji bi nafsiha. Boleh ke perempuan akad nikah sendiri tanpa wali? Sah ke? Istadalla fuqaha Syafi'i wal Hanabilah anna mar'ah la tali aqda zawaj. Mazhab Syafi'i dan Hambali, perempuan tidak boleh akad nikah sendiri. Wa ila anna an-nikah la yanaqidu bi ibaratiha. Perempuan dengan ayatnya sendiri tidak terangkat kahwinan. Maksudnya tidak terakad perkahwinan. Maksudnya mesti ada wali. Wa ankihul ayama, Tuhan kata kahwini. Jadi wali yang mengahwinkan. Okey.
Jadi disyaratkan wali, ya. Dua kita setujulah. Dia kata hadzal ladzi dzahaba ila Syafi'i wal Hanabilah wa rajih sahih wal rajih. Ini pendapat yang kuat, pendapat yang rajih. Dan kita ada hadis la nikaha illa biwali, ya, tiada perkahwinan melainkan dengan wali, ya. Dan juga ada hadis innama ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliha fa nikahuha batilun. Ya, mana-mana perempuan yang mengahwini tanpa izin wali, maka perkahwinannya tidak sah, ya. Qala al-Alusi, okey, Alusi itu tinggallah, ya. Al-hukmul khamis hal yajuzu lil hurri at-tazawwuj bil abah. Boleh ke orang merdeka kahwin dengan hamba? Istadalla ba'd al-Hanafiyah wa ankihul ayama minkum ala anna al-hurr yajuzu lahu tazawwuj bil abah mutlaqan, ya. Ayat ini menurut mazhab Hanafi mengharuskan orang merdeka lelaki mengahwini perempuan hamba walau kana mustati'an taul al-harras, secara umum, ya, secara mutlak tanpa syarat, walaupun dia ada kemampuan untuk mengahwini orang perempuan yang merdeka. Wa dhahaba Syafi'iyah ila anna hadzal umum ghairu murad. Imam Syafi'i kata tidak secara umumnya. Wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsan. Kita ada ayat lain, ya. Siapa yang mampu untuk berkahwin dengan perempuan yang merdeka, maka dia kahwin perempuan merdeka. Kalau tak mampu, barulah berkahwin dengan perempuan hamba, ya. Ini bukan semua hukum kita nak baca, ya, sebab dia banyak hukum. Okey, yang lain pun tinggal. Okay. Tajuk dia, kita bisa tajuk je, ya. Hal yufarraku baina zawjaini bisababil i'sar. Adakah dipisahkan suami isteri dengan sebab payah, dengan sebab kemiskinan, payah ataupun tidak mampu untuk membayar nafkah? Adakah itu alasan untuk mereka bercerai? Ayat ini secara zahirnya in yakunu fuqara'a yughnihimullahu bifadli. Kalau mereka fakir, Tuhan bagi kaya. Ala anna nikah la yusakh bil ajzi an nafaqah. Jadi semata-mata tidak ada kemampuan untuk memberi nafkah, itu tidak mengharuskan fasakh. Li'annahu lam yaj'al faqra mani'an min al-inkah. Tuhan tidak jadikan kefakiran sebagai halangan untuk berkahwin. Bal hasa 'ala tazwij al-fuqara. Bahkan galakan untuk mengahwini orang fakir wa wa'dihim bil ghina, dan Tuhan janji untuk jadi kaya, ya. Okey, kemudian apa hukum nikah mut'ah ni kita tak baca, ya. Kemudian hukum mukatabah. Hukum mukatabah kita tak baca. Ayat kita ni ada dua tajuk kita kata tadi. Pertamanya tajuk kahwinan dan yang keduanya tajuk mukatabah, ya. Mukatabah berkait dengan ayat ini tapi tiada kait dengan tajuk yang kita pilih, iaitulah kahwinan. Ya, tajuk pertama menggalakkan perkahwinan, ya. Jadi tajuk yang kedua ni kenaan mukatabah kita tak baca lah, ya. Ini pun cerita tentang penzinaan yang berlaku di zaman jahiliah. Kita tak baca lah. Kemudian hikmatul tashri', hikmah daripada perundangan ini pun kita tak baca juga, ya. Boleh baca sendiri. Hikmah, kita belajar bab hukum saja, ya. Hikmah
daripada galakan perkahwinan ini dihuraikan di sini, kita tak baca. Jadi sekadar itulah apa yang kita sempat bentanglah daripada tajuk kita ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.